Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini sekali lagi, Current Sphere MY. Hari ini kita ingin bincangkan satu isu yang boleh mencetuskan satu perdebatan yang panas. Apakah isu itu? Isu itu adalah tentang ahli parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud yang dikritik kerana menunjukkan minat untuk bertanding di DUN Tempasok pada PRN 17 nanti. Dan persoalannya, patutkah seorang wakil rakyat yang masih berkhidmat di satu kawasan tiba-tiba mahu bertanding di tempat yang lain? Adakah ini tanda beliau tidak yakin untuk mempertahankan kerusi parlimen atau ini hanyalah strategi politik biasa? Kalau kita tengok sejarah politik Malaysia, bukan perkara luar biasa untuk seseorang ahli politik berpindah dari satu kerusi ke kerusi yang lain. Tetapi bila ini berlaku, pengundi sering tertanya-tanya, adakah pemimpin ini benar-benar komited dengan tanggung jawabnya ataupun dia ini hanya mahu mencari kawasan yang lebih selamat untuk memastikan kemenangan? Sekarang, mari kita tengok lebih dalam apa yang sebenarnya telah berlaku. Mustafa Sakmud selain menjadi ahli parlimen Sepanggar, dia juga merupakan timbalan Menteri Pendidikan Tinggi dan pengerusi PKR Sabah. Sebelum itu, beliau pernah bertanding di Tempasok tetapi tewas. Jadi keinginan beliau untuk bertanding semula di sana boleh dianggap satu usaha untuk menebus kekalahannya yang lepas. Tetapi persoalan utamanya, kenapa sekarang? Kenapa bukan selepas beliau berjaya membawa perubahan ketara di Sepanggar dulu? Presiden Pertubuhan Prihatin Rakyat Sabah ataupun PPRS, Datuk Muhammad Fadli Fatullah, menyuarakan kebimbangan bahawa Mustafa sepatutnya menumpukan perhatian kepada kawasan parlimennya dahulu. Isu paling utama di Sepanggar ialah masalah bekalan air. Masalah ini sudah pun lama berlarutan dan walaupun ada laporan mengatakan aduan semakin berkurang, kita tahu itu tidak bermaksud yang masalah ini sudah selesai sepenuhnya. Pada Januari 2024 dilaporkan bahawa kecurian air, rumah setinggan dan penyambungan paip haram antara punca utama gangguan air di Sepanggar termasuklah di Universiti Malaysia Sabah UMS. Jadi kalau masalah asas seperti ini pun masih belum dapat diselesaikan, patutkah Mustafa beralih ke kawasan lain untuk bertanding? Selain isu air juga, pembangunan ekonomi di Sepanggar juga kurang memuaskan. Sepatutnya sebagai ahli parlimen, beliau lebih agresif dalam menarik pelaburan dan memperkasakan ekonomi tempatan. Tetapi adakah ini benar-benar berlaku? Kalau dibandingkan dengan kawasan lain yang lebih pesat membangun, nampaknya Sepanggar masih lagi banyak atau jauh ketinggalan. Jadi, adakah ini menunjukkan kegagalan kepimpinan ataupun ada faktor lain yang menghalang pembangunan di kawasan ini? Apa pendapat kamu? Dan sekarang kita lihat pula DUN Tempasok. GRS telah mengumumkan Datuk Muhammad Arsad Bistari dari Parti Gagasan Rakyat Sabah sebagai calon mereka untuk kerusi ini. Kalau Mustafa Sakmud tetap mahu bertanding di sana, kita mungkin akan melihat pertembungan sengit antara calon GRS dan juga PKR. Tetapi persoalan yang lebih besar adalah adakah rakyat di Tempasok benar-benar mahukan Mustafa Sakmud sebagai wakil mereka? Adakah beliau mempunyai sokongan akar umbi yang cukup kuat untuk mencabar calon yang telah diumumkan oleh GRS? Kita juga tidak boleh nafikan kemungkinan wujudnya ketegangan dalam politik gabungan sendiri. Kalau Mustafa Sakmud bertanding di Tempasok, adakah ini akan memberikan kesan kepada hubungan antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan? Adakah ini mencetuskan politik dalaman yang boleh melemahkan kedudukan mereka menjelang PRN 17 nanti? Dan satu lagi persoalan yang penting, bagaimana pengundi melihat tindakan seperti ini? Nah, adakah mereka akan terus menyokong seorang pemimpin yang meninggalkan kawasan asalnya untuk bertanding di tempat lain? Atau mereka mungkin akan rasa dikhianati?
Dalam politik, kepercayaan rakyat adalah segalanya. Sekali pemimpin kehilangan kepercayaan itu memang akan menjadi sangatlah sukar untuk mendapatkan kembali. Dan sebagai rakyat, kita perlu lebih bijak menilai calon yang kita pilih. Kita mahu pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan yang hanya mengejar jabatan dan juga kedudukan politik. Kalau seseorang wakil rakyat tidak mampu menyelesaikan masalah di kawasannya sendiri, bagaimana kita boleh yakin yang dia akan membawa perubahan di tempat lain? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah Mustafa Sakmud berhak bertanding di Tempasuk? Atau sebenarnya beliau perlu fokus menyelesaikan isu-isu di Sepanggar dahulu? Adakah ini satu strategi politik yang bijak ataupun satu langkah yang boleh memakan diri? Mari kita bincangkan bersama di ruangan komen. Ulaskan pendapat serta pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini, untuk ulasan kali ini. Kalau kamu rasa topik ini menarik dan perlu diperbincangkan lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share video ini dengan kawan-kawan, dan subscribe ke channel ini Currents via MY. Kita akan terus bawakan analisis mendalam tentang isu-isu politik semasa di Malaysia. Jumpa lagi di video yang seterusnya, stay tune, dan jangan lupa suara rakyat adalah kuasa sebenar. Sekian saja, terima kasih.